صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 4, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun faedahnya, faedah ataupun hasilan ilmu tasawuf, maka menyampaikan ia ilmu tasawuf menyampai kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghiasi akan hati dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah belajar ilmu tasawuf, yang mana dua kelas yang terdahulu kita sudah menghuraikan sedikit berkaitan dengan jalanan untuk tercapai faedah ni. Dan dalam kitab ni cerita faedah ni menyampaikan, membawa kepada kosong hati, licin hati, bersih hati daripada yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah tak ada langsung di hati kita. Apabila yang lain daripada Allah langsung tidak ada di hati kita dan menghiasi hati dengan memandang akan Allah, akan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Apabila hati kosong daripada selain daripada Allah, berarti di hatinya hanya ada Allah, maka sentiasalah hatinya memandang kepada Allah, syuhud kepada Allah, ingat kepada Allah, nafas demi nafas, saat demi saat. Maka adalah orang tanya, saya tak faham Ustaz, macam mana boleh jadi kosong hati, tak ada langsung di hati kita selain daripada Allah. Selain daripada Allah ni apa benda? Banyaklah selain daripada Allah ni. Apa benda? Kita lah. Bukan kata dunia, harta benda. Kita selain daripada Allah juga. Semua perkara lah. Kalau kata dunia ke, harta benda ke, anak bini ke, iyalah, tu selain daripada Allah. Tapi jangan nampak tu saja. Mana selain daripada Allah? Kita sendiri. Dah macam mana boleh hal kita pun tak ada di hati kita? Ni dia tu tak faham, itu tak faham. Ini kedudukan maqam aulia, maqam muqarrabin, auliaillah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam muqarrabin, maqam mereka yang hampir hati dengan Allah. Maqam arifin, maqam mereka yang mengenal Allah, mengenal dengan zauq, dengan basirah. Nak sebut nama apa lagi? Sebut nama maqam ni memanglah
Terkadang kita yang menyebut nama ni jadi tupang macam kita retek. Faham tak? Jadi berasa macam kita retek. Walah syariat pun tak luluh-luluh pun. Ilmu kita mengaji kemah dah, tu ilmu amal syariat. Sebab kata syariat ni bukan ilmu saja, ilmu dan amal. Ilmu cukup, kalau amalnya tak cukup, bukan kata syariat tu tak sempurna, bahkan dimurkai oleh Allah lebih daripada dimurkai kepada orang yang tidak ada ilmu syariat. Itu kedudukan kita. Tapi bila sebut kata maqam maqam aulia, maqam muqarrabin, arifi, maqam fana, maqam baqa, maqam fana ul fana. Cerita tu kita boleh jadi macam faham tak? Ginilah, kena dah tahulah. Kita sebut Tang Seri lah, Datuk lah, Tung lah, apalah, itulah, itu, inilah. Tinggi bunyi kita. Apa benda pun tak tahu. Gitulah lebih kurang. Tapi ceritaan tu cerita gini cerita. Ceritaan tu seolah-olah dia sudah makom tu. Makom hak dicerita tu. Walah ianya duduk makom khayal. Makom khayal yang bercakap tu. Tapi dia ambil perkataan orang-orang hampir dengan Allah. Terkadang perkataan ni perkataan orang yang bercakap dalam kedudukan maqam fana, yang kita tak boleh nak bawa pun percakapan ni kepada orang awam. Fitnah, wasab. Tapi kita suka cerita seumpama ni, biar orang kata, dah barang dia learning tinggi. Dalam ilmu diisi sungguh ni. Kita pula akad dia ni. Ini memanglah saya tak faham, saya tak nampak. Sebab apa? Kita hanya menceritakan, menghuraikan secara dia panggil apa? Secara nutqiyah, secara tuturan. Kita hanya menceritakan secara nutqiyah, secara tuturan. Mereka ni duduk tahap ni secara zauqiyah, kecap di batin. Maka ceritaan nutqiyah, ceritaan tu memanglah kadang-kadang kita macam mana boleh hatinya kosong daripada yang lain daripada Allah, termasuk diri dia sendiri pun tak ada, seolah-olahnya tak ada. Sebab apa? Sebab ini kedudukan maqam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terkadang ceritaan ni, kedudukan yang kecap di batin. Terkadang jikalau kita tersilap menghuraikan, ataupun kita menghuraikan tak kena dengan tempat, terkadang boleh bawa kepada fitnah kepada ilmu itu sendiri. Boleh bawa fitnah kepada ilmu itu sendiri. Walaupun nutqiyah, tuturan kita, susunan ayat kita tu beralus dah, cermat dah, tetapi apabila kita cerita kepada tempat yang tak selayaknya, terkadang boleh bawa kepada fitnah, boleh bawa kepada orang mencela, orang engkar. Mana ada kosong hati daripada selain daripada Allah? Mustahil. Cerita apa ni? Orang pun engkar, orang pun bangkit bohong. Dia di sini sebut faedah ilmu tasawuf ini kemuncak dia. Dia faedah ilmu tasawuf asasnya adalah faedah ilmu tasawuf ni kita menyucikan hati daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak, dan kita menghiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Itu faedah permulaan ilmu tasawuf. Faedah di sini ni kemuncak, mengkosong hati daripada yang lain daripada Allah. Faedah permulaan ilmu tasawuf, mengkosong hati daripada sifat yang dicela pada syarak.
Kemudian menghiasi hati dengan memandang Allah. Permulaan faedah mutasawuf menghiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Ini faedah permulaan hak ilmu tasawuf. Mengkosong hati, membersihkan hati, melicinkan hati daripada sifat-sifat yang dicela, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan kasih akan dunia, dengan kedekut, dengan kasih akan kemegahan, dengan kasih akan kedudukan, dengan ghadabnya pemarah, dengan takaburnya, dengan hasadnya. Itu faedah permulaan ilmu tasawuf. Apabila kita belajar, kita kenal sungguh-sungguh tiap-tiap satu-satu sifat yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita jaga pula hati kita daripada sifat yang diharamkan pada syarak yang kita kenal satu-satu dah ni. Jaga itulah hak payah, itu amalan. Itu jaga tu payah. Tapi sebelum kita nak jaga tiap-tiap satu daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak ni, kena kenal sahih-sahih. Riak-riak ni apa riak ni? Takabur ni apa? Hasad ni apa? Yang mana terkadang riak dibenarkan pada syarak, takabur dibenarkan pada syarak, hasad terkadang dibenarkan pada syarak. Ni hak ni hak ilmu fardu ain kepada kita yang cukup-cukup dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Nak sampai sini ni, ni kemuncak dia. Kemuncak dia. Ilmu yang wajib kita belajar tetap dah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Faedah mengaji ilmu tauhid sebagaimana disebut dah sebelum daripada ni, faedah kita mengaji ilmu tauhid, ilmu usuluddin, faedahnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang utuh. Kita berpegang dengan tiap-tiap satu akidah dengan dalil yang utuh, dan kita dapat kejayaan dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Mana? Syurga. Itu faedah dia. Walaupun syurga tu syurga kemudian sekalipun, itu dipanggil kebahagiaan yang kekal abadi, walaupun syurga tu kemudian. Faham tak syurga kemudian? Orang yang kemah pengajian ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu pegangan, dan pegangan di pegangan yang kemah, pegangan yang sah, tiap-tiap satu akidah tu diberpegang dengan dalil-dalil yang utuh, sah iman dianya, tiba-tiba ketaatan zahir dia tak kemah, ketaatan hati tasawuf pun tak kemah, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, timbang-timbang berat dosa, kena neraka. Tapi oleh kerana dia ada faedah ni mengaji, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, akhirnya ke syurga. Itulah kebahagiaan yang kekal abadi. Itu faedah mengaji ilmu tauhid. Kena ada waktu dulu. Kemudian ilmu fiqh, faedah mengaji ilmu fiqhnya, kita boleh menunaikan, kita boleh menunaikan segala perintah-perintah Allah yang zahir, dan kita menjauhi daripada larangan-larangan Allah yang zahir. Perintah Allah yang zahir, bab ibadah, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Perintah Allah bab zahir berkaitan dengan muamalah sesama kita. Ada muamalah, kira bicara sesama kita. Jual belinya macam mana, sewa menyewanya macam mana, hutang berhutangnya macam mana, ribanya macam mana. Itu hak faedah fiqh. Kemudian persoalan munakahat, nikah kahwinnya macam mana, nafkahnya macam mana, tanggungjawabnya macam mana. Itu faedah fiqh.
Kita dapat menunaikan segala perintah Allah yang zahir, wa imma ibadah, wa imma muamalah, wa imma munakahat, wa imma janayah. Dan kita boleh menjauhi daripada segala larangan, larangan dalam bab ibadah ke, bab muamalah ke, munakahat janayah ke. Itu faedah fiqh. Kemah ni pula ni fiqh ni. Kemudian faedah mengaji ilmu tasawuf, hak permulaannya mengkosongkan hati, membersihkan hati, melicinkan hati daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Kita semar di hati kita ni sifat ikhlas, syukur, taubah, ini sabar, tawakul, redha. Tapi kita nak semar di hati sifat-sifat yang baik tadi ni, kita kena kenal satu-satu sifat. Kena molek-molek dah, amalkan. Mana amalkan? Jadikan sifat kita. Kena dah ikhlas tu macam mana, kena dah sabar syukur tu macam mana. Jangan tahu saja, beramal. Mana beramalnya? Semar di hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Apabila lengkap ketiga-tiga ilmu ni dengan ilmu serta amal. Ilmu, amal, bukan ilmu saja ni. Ilmu serta amal dapat faedah ni. Maka amalnya yang ada pegangan, amal yang sempurna fiqh, amal yang sempurna hati, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ada kekuatan. Tapi tak sempurna. Dilengkapkan lagi dengan amal sunnah, amal sunnah, amal sunnah, dilengkapkan lagi. Kemudian apabila amalnya diterima oleh Allah, walaupun tak lengkap, tak sempurna, kemudian disempurnakan dengan amal-amal sunnah, dia lama kau kuat. Bila kuat ni terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tak ada kuat-kuat, gitu je. Duduk panggil apa? Stabil gitu je. Statik pun bagi. Stabil je. Ada kadang-kadang apa ada kelebih sikit kebaikan. Kadang-kadang sampai masa guling batin. Itu serah kepada Allah. Kalau Allah pilih kita, Tuhan mudah-mudah tunjuk jalan kepada kita je. Tapi itu terserah kepada Allah. Itu bukan urusan kita, itu bukan kewajipan kita, itu bukan tanggungjawab kita, bukan dipersoalkan kepada kita. Jadi sempurna tiga-tiga ilmu ni, wa amal kau ni, kau lama kau banyak. Sebab apa? Bila dia dapat kekuatan, maka amal dia kau lama kau banyak. Ini hak sebenar ni. Terkadang amal kau banyak bukan yang sebenar. Kita cerita hak sebenar ni. Amal kau banyak yang datang daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang bukan datang dari tipu daya syaitan. Macam mana boleh amal banyak tipu daya syaitan kok mana pula? Ni nak kemah molek faham tipu daya syaitan ni, mengaji kitab Minhajul Abidin. Kemah dalam tu dia cerita macam mana syaitan tipu daya dalam rupa kebajikan. Ni orang paling takut. Syaitan tipu dalam rupa hak memang jahat tu. Tuan yang buat jahat tu pun disedar dia jahat. Disedar. Dia mikir semua Allah jauhnya dengan Tuhan, jahatnya disedar. Hal ni kadang-kadang kalau kita dakwah dia, kita nasihat, dia tak kekal mana ni. Kadang sedikit dia mesti sedikit. Tapi kalau orang yang ditipu oleh syaitan dalam rupa ibadah, dalam rupa kebajikan, dia beranggapan dia tu betul benar, tak sedut nasihat lah. Dia jebeh balik kitanya. Dia nak tarik kita macam dia attack. Ni lagi payung. Tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Jadi macam nak memastikan kita tidak ditipu oleh syaitan? Ni dahulukan ilmu. Dahulukan ilmu tauhid, dahulukan ilmu fiqh, dahulukan ilmu tasawuf. Yang mana kita pegangan kita sahih. Semayang bang kita sahih. Bak hati perut pun sahih. Sebab apa? Ilmu kemah dah. Lepas tu diiringi dengan amal. Sungguh kita dalam amal sahih dah.
Walaupun kita kata tiap-tiap satu sifat sifat baik itu mungkinlah ikhlas tak sempurna, mungkin dia ada campur sikit dengan riak, tapi ikhlas tu lebih banyak daripada riak. Ada pahala dah kita walaupun tak sempurna pun. Mana ada pahala pun tak sempurna, pahala tu sedikit demi sedikit akan meningkatkan kita. Tapi peningkatan ni lah, peningkatan setara mana serah kepada Allah. Ada bergantung zahirnya kepada mujahadah daripada kita, mujahadah kesungguhan kita dalam amal, kesungguhan kita dalam amal, kesungguhan dalam belajar atau awal-awal lagi dah mujahadah dalam belajar. Tak mujahadah dalam belajar ni tak boleh nak belajar. Bahkan tadi berkata dalam kitab Minhajnya, orang belajar ni terkadang berpaling, terkadang pergi mari, terkadang berpaling teguh. Tak faham mari mengaji, dia paling teguh. Terkadang masalah kata mari mengaji, lepas tu berhenti, lepas tu mari, lepas tu berhenti, lepas mari, lepas tu berhenti. Ni. Sebab itulah kita boleh belajar ni, itulah sebesar-besar nikmat daripada Allah. Bukan mudah. Semua orang sama je. Semua orang belajar ni memang atas tong ni kadang-kadang. Tahu? Atas tong. Nyari-nyari je. Ya dengar macam-macam Ustaz. Saya dulu sebelum faham mengaji napok, memang kena lari dah. Nak lari dah. Tapi pegang di kawang dia kata. Pegang di kawang tak lari. Malu ke kawan retek dia kata. Malu kawan retek. Capu pula kawan duk kata, "Dia lagi nak pergi mana? Mu tak ada kerja buat dah. Faham tak faham pun mu duduk je lah. Mu nak nera, mu nak tidur, mu tidur lagi lah." Mula-mula cerita tapi lepas tu dia faham lah. Yalah, mengaji mana-mana tempat pun sama. Kita mengaji pondok, mula-mula tak erti. Dah tunggu baca kitab-kitab Arab belaka. Dan kita bukan reti Arab, kita orang Melayu. Bukan anak Arab kita ni. Anak Melayu tuling. Tak ada campur-campur Arab. Tunggu ngajar kitab Arab. Tak kebengong kita. Cuma yang kita boleh tahannya dihura tu. Dihura tu. Kita boleh reti hak dihura tu. Hak dia baca tu, dia baca dulu, dia baca. Hak tu gelak gambar. Kemudian dia main ibarat kitab pula. Ibarat kitab begitu pun ni. Gelak gambar. Lepas tu tunggu pun hura masalah kita. Hura masalah tu yang kita boleh ambil ini. Hura masalah tu barulah kita boleh ambil. Tu jadi boleh tahan. Lepas tu lama-lama baru nak nampak. Hak ini kitab Arab tu aku baca tu. Lepas tu kata bukan kita ngaji ni, orang duk pondok pun ada duduk sehari, ada duduk 2 hari, ada duduk seminggu, ada duduk sebulan, ada kata jugalah 40 hari. Kau ke mana pun dia 40 hari, cukup 40 hari dia balik. Kan itu suruh bertahan 40 hari kan. Saya sudah bertahan 40 hari, cukup dah. Terseksa dah 40 hari, tak pergi dah. Dia mak ayah kata tu, dah mana pujuk, bertahanlah 40 hari. Waktu tu cakap 40 hari, mudah-mudahan dia lekat. Dia kata 40 hari cukup. Serik dah. Ambuh. Faham tak? Itu semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dah, yulhamu su'ada wa yuhramu ashqiya. Tuhan akan kurniakan ilmu kepada orang yang Tuhan takdirkan pada azal bahagia ahli syurga, dan Tuhan akan sekat ilmu daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal sedikala orang yang celaka ahli neraka. Itu ya. Ini hakikilah. Tapi orang yang tinggal belajar, kita boleh sandar ke Tuhan sebab benda salah. Hakikinya gitulah. Kita nak mujahadah dalam belajar tu dulu. Lepas tu mujahadah dalam amal, tu lebih benda ni besar laginya daripada mujahadah dalam belajar. Belajar sekali je. Orang cerdik sekali je belajar. Faham? Cukup. Lepas tu dia mutalaah lah, kita ada kan. Baca ulang-ulang, baca ulang-ulang dah. Sekali pula tambahan pula orang belajar sekali ada rakaman pula.
Lagilah diulang-ulang. Mana belajar ni sekali je kalau orang cerdik, tapi amalnya sampai ke mati. Hak tu hak paling besar mujahadah. Tapi amal yang berpandukan kepada ilmu, tidak ada jalan lain. Kita nak agama tidak ada jalan lain, maka jalan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi didahulukan dengan ilmu, tidak ada jalan lain. Jadi apabila amal tu sedikit demi sedikit, peningkatan. Ni cerita ni macam nampak dekat-dekat ni dah. Ini segelintir yang dipilih oleh Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Orang siapa tahap ni segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah wali abdal. Ada wali banyak nama lah. Contoh wali abdal. Satu masa 30 orang satu dunia. Tu ya. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. 30 orang satu masa satu dunia. Pilihan Allah. Hak mereka ni lah siapa kepada kosong hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati sentiasa memandang syuhud dengan basirah kepada Allah, nafas demi nafas, saah demi saah, secara zauki, secara wujdan, bukan secara buat-buat. Nafas demi nafas. Siapa ni? Orang sampai peringkat kekasih Allah, auliya illah Subhanahu wa taala. Lepas tu kata nak cerita macam mana, malam yazuk lam yadri. Sesiapa yang tidak merasai, tidak mengkecapi, maka dia tak akan tahu. Semua boleh cerita saja. Sedapnya buah durian. Sedap, manis macam mana? Selagi kita tak rasa buah durian, memang tak tahu. Cerita boleh ceritalah. Sedap. Mana? Sukanya nikah kahwin ni, sukanya balas mana? Balas mana? Nikah dah dulu. Tak sudah tanya lah. Mana senyum? Tak nikah lagi? Oh, patut bersenyum. Apa ada orang cerita? Suka kahwin? Ada orang cerita suka kahwin? Waktu tanya, suka kau ni? Nikah. Jadi kedudukan ni adalah hak dia panggil zauqiyah, hak kecap di batin. Hanya gambaran tu boleh ceritalah, tapi cerita tu kena beraluh molek, kena letak molek. Di sini oleh kerana kitab cerita. Kemuncak faedah ilmu tasawuf. Tapi sebenarnya ini bukan kemuncak faedah ilmu tasawuf. Sebab nak dapat faedah ilmu tasawuf ni, nak dapat kemuncak ni, permulaan kemuncak ilmu, permulaan faedah ilmu tasawuf kemah dah, dengan mengkosongkan hati daripada sifat yang dicela, menghiasi hati dengan sifat yang dipuji. Sebelum daripada tu dia sudah dapat dah faedah ilmu fiqh. Sebelum daripada tu dia sudah dapat faedah ilmu tauhid. Manapa faedah kemuncak ilmu tasawuf ni adalah faedah kemuncak daripada syariat agama kita, tauhid, fiqh, tasawuf. Ni kita. Kira-kira kita ni minggu yang ketiga dah ni. Baru tanya dia kata mengkosongkan hati macam mana? Dia apabila amal ibadah yang sempurna, dia kadang-kadang amal ibadah yang sempurna tak nanti banyak, tapi dia ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala masing-masing lah. Sebab yang penting kitanya kewajipan cukup. Itu yang penting kepada kita. Kemudian kedudukan tu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau kita ni memandang rendah kepada kedudukan susunan Allah. Awak ni syariat je, tak ada maqam. Ini orang yang jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di duduk maqam syariat rendah je tu pun Allah yang letak, bukan dia pandai-pandai. Kemudian dia dakwa pula, saya ni makam tinggi. Dia dakwa. Tu fahamlah, senyum sudah belawang. Awak apa ni palik je. Senyum je. Kita berosok belakang dia. Tingginya awak.
Maka awak tinggi cakap sikit, lawang sikit. Hak merah telinga dia mula-mula. Kita dah merah telinga, dia merah dah telinga. Cepatnya pemarah bahang di setan. Kita jauh dengan Tuhan ni tak ada lagi merah telinga. Dia hak rapat dengan Tuhan ni merah telinga cepat daripada kita. Pada minggu lagi tu je orang balas ni. Mana kata maqam khayal di perasan. Dia sampai kedudukan ni, sampai maqam kosong hati daripada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi daripada amal ibadah yang maknanya walaupun kita kata kadang-kadang amal ibadah dia simple saja. Orangnya simple saja. Amal ibadat biasa-biasa macam orang lain. Kalau kata bangun malam pun tidak. Cuma kalau kadang bangun awal sikit daripada waktu subuh gitu je lah. Tak ada kata 1/3 malam ke, tak ada. Hanya bangun awal sedikit. Bangun awal sedikit tu sempatlah semayang. Tu dihidap bilangan tu. Biasa je lah tu. Orang tua-tua kan. Tak bangun awal sedikit pun tidur tak kena molek pun. Tak ada molek tidurnya. Apa kelik kepah faham? Kelik kepah. Tak ada tidur pun. Tapi kedudukan dia tu dengan ketenangan dia, sehingga kan satu kisah Tuhan cuba dia, Tuhan uji dia 30 tahun wuduknya bertulung. Faham tak? Tuhan uji dia 30 tahun wuduk bertulung. Tapi ketenangan dia, anak cucu suka belaka ke dia. Sebab apa? Redha dia, sabar dia, syukur dia. Ghadab tak ada, pemarah tak ada. Tenang. Bila usul latar belakang, dia memang mengaji agama. Tapi mengaji agama ni qada untuk amalan sendiri. Kalau setakat cerita agama dengan tu anak cucu, cerita secara spontan tu boleh lah. Tapi kalau dicakap anak cucu, memang dicakap hak agama lah, terutama sekali pegangan. Jadi anak cucu suka apa? Dia cakap hak agama, dia cerita hak agama. Mana kalau dia cakap bab agama ni segar, sihat apa? Orangnya sihat, tapi keuzuran dia sendiri itulah. Bukan kata terlampau kelik-kelik, bukan. Dia cerita bab agama, kodo-kodo dia lah. Amalan dia tadi simple saja amalan dia. Tapi apabila Tuhan cuba dia, kehidupan dia macam mana? Kita penipala sikit, demam sikit, habis orang kita marah. Habis orang mari dekat. Jangan. Ni bukan sihat ni sini ni. Tak sihat boleh lah. Tak ni jangan. Kan? Ghadab kita ni. Sebab apa? Redha kurang. Kesabaran kurang. Jadi Tuhan cuba je. Ternyatalah kita iman lemah. Ternyata iman kita lemah. Bila Tuhan tidak cuba, tak tahu. Cerita tu iyalah. Bila Tuhan cuba, baru tahu. Bila redha kita kurang, sabar kita kurang, ghadab kita lebih, itu alamat iman kita lemah. Tapi apabila orang iman dia kuat, jadi macam tadi. Walaupun 30 tahun wuduk bertolong, tapi ketenangan. Orang semua suka belaka. Mana dia ada kedudukan di sisi Allah. Tapi kira-kira kitanya kedudukan macam orang awam je, bukan syariat, bukan tinggi-tinggi pun. Tapi alhamdulillah duduk tahap tu. Maknanya tidak akan diperendah-rendahkan. Berkata awak ni makan syariat, awak ni rendah, awak tak ada makan, bukan. Memang nak cerita payah, nak cerita kedudukan ni. Tapi nak cerita ini kemuncak faedah daripada ilmu tasawuf. Kira-kira ini kemuncak daripada syariat. Daripada setinggi-tinggi makam syariat, setinggi-tinggi makam orang peringkat syariat ni adalah makam soleh. Itu setinggi-tinggi makam syariat, makam soleh. Soleh ni al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyyin.
orang yang menunaikan segala tuntutan, kewajipan hubungan dengan Allah dan tuntutan, kewajipan hubungan sesama manusia, itu soleh. Hak ni kalau kita nilai tak dah. Hubungan kita dengan Allah berat, hubungan kita sesama manusia berat. Kita mak ayah, kita ada tanggungjawab dengan anak-anak kita. Macam mana tanggungjawab kita dengan anak-anak kita? Kita tidak menunaikan tanggungjawab dengan anak-anak kita, walaupun kita dengan Tuhan tu sempurna sekalipun, ini bukan orang soleh. Dia buat taat boleh pahala, anak dia buat derhaka, dosa naik atas kepala dia, jikalau dosa itu berpunca daripada kecuaian dia. Tapi kalau dia sudah dididikan agama yang sempurna, anak tu derhaka pada Allah, anak tu tanggung sendiri, tidak membabitkan mak ayah. Tapi kalau anak tu derhaka pada Allah, berpunca daripada kita tidak menunaikan tanggungjawab, beri didikan agama yang sempurna, cukup fardu ain tauhidnya, cukup fardu ain fiqhnya, cukup fardu ain tasawufnya, akhirnya dia derhaka pada Allah, kita ada saham sama sebab kita tidak menunaikan tanggungjawab. Ini tak nak soleh-solehnya. Hak ni pun padang dah dosa kitanya. Lepas tu macam mana kalau itu perkara yang sudah terlanjur, orang terlanjur dah lain tau. Sudah lepas lah. Kalau sebut kata terlanjur ni jadi nyakit lain pula, terlanjur ni. Hak lepas dah. Hak kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kita cuai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Kita hanya beri makanan jasmani saja, nafkah jasmani saja, rohani agama tak ada. Ingat tu. Hak rohaninya syariat, tauhid, fiqh, tasawuf, bukan hanya khatam Quran, bukan hanya pandai baca Quran, bukan. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita nasihat anak kita, kita dakwah anak kita. Kita suruh anak kita buat perkara makruf, kita cegah anak kita dia buat perkara mungkar. Mana makrufnya? Suruh dia belajar. Mana mungkarnya? Mengekali jahil fardhu ain tu mungkar. Itu tanggungjawab kita. Kadang tu je. Hak kesalahan kita lampau, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi waktu memang pada waktu je kita ni. Sebab itulah kalau kita balik kepada ilmu syariat, kita fikir balik kepada muhasabah balik, tak ada lebih-lebih kitanya. Tapi kalau kita pergi pada ilmu yang tinggi-tinggi, kita nak tarik ingatan, ingat pada Allah, walah itu tidak diwajibkan kepada kita. Kita lalai, lupa kepada tanggungjawab kita yang sebenar dengan anak-anak kita. Kita lupa. Kita buat warak, buat ingat yang tidak diwajibkan kepada kita. Kita lupa ingatan yang menjadi kewajipan kepada mana? Ingatan tanggungjawab kita, hubungan kita dengan manusia, dengan anak-anak kita. Itu ingatan yang wajib. Mana kita kena tupu ingatan kepada menunaikan segala kewajipan-kewajipan. Ada kita tulis tu? Dah. Itu ingatan yang wajib. Kita duk ingat Allah ni. Itu bukan diwajibkan kepada kita. Akhirnya kita pergi lebihkan yang sunat dan kadang kita meninggalkan yang wajib. Ini semua tipu daya. Bukan kata kita tidak dituntut memperingatkan diri kepada Allah, memang dituntut. Tapi kena susun molek, takut kita terlupa tuntutan ingatan yang wajib kepada kita. Ingatan yang wajib mana? Ingatan kepada menunaikan perintah yang diwajibkan kepada kita, sama ada hubungan sesama kita ataupun hubungan kita dengan manusia, termasuk anak-anak kita. Itu ingatan yang wajib. Apakah kepada tupu waktu? Hak sunat, kita sambilkan dengan ingatan-ingatan yang disunatkan kepada kita. Kadang-kadang kita nak buat ni, biar kosong hati daripada selain doa, kosong, tak ada doa, tidak dituntut kepada kita. Akhirnya kita pun berasa macam kita lebih dengan iriak, dengan ujub, dengan takabur kita. Mana apa? Ditipu. Tapi kalau kita mengaji ilmu syariat fardhu ain ni, kita muhasabah, kita kembalikan ingatan kepada perintah-perintah yang wajib
banyak perkara lah kita yang perlu kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, kalau kita tidak menunaikan kewajipan tanam tapak agama akidah kepada anak-anak kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hak tu hak paling berat sekali. Dan kalau kita dapat tanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada anak-anak kita, itulah sebesar-besar bekalan kepada kita. Bila anak kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anak kita anak yang Islam lagi mukmin, sebab waladun salihun yad'ulah. Kalau Nabi kata tidak akan terputus pada anak Adam, di antaranya waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh di situ, anak yang muslim mukmin. Mana kalau anak kita anak yang muslim mukmin berpegang dengan akidah yang sebenar, sebesar-besar pahala, ada pahala akidah, besar pahala bagi anak kita, besar pahala bagi kita walaupun kita mati dah sekalipun. Kalau anak kita berpegang dengan akidah yang sebenar. Sebaliknya kalau anak kita berpegang dengan akidah yang salah, berpunca daripada kita tidak menunaikan kewajipan, besar dosa kepada anak kita dan besar saham kepada kita sendiri jikalau kita tidak bertaubat dan kita tidak memperingatkan anak kita supaya kena ngaji ni, ilmu akidah ni. Jadi nak cerita kedudukan kelebihan seumpama ni, jangan kita lupa asas kita. Hak ni sebagai panduan kepada kita, orang yang hampir dengan Allah, orang yang sebenar-benar berjaya, orang yang sebenar-benar selamat dunia akhirat, orang yang sampai maqam ni. Tapi sampai maqam ni diwajibkan kita, tidak kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah lah minggu depan sekali lagi. Minggu depan sekali lagi. Dok, kita nak jumpa persoalan seumpama ni, dah lah, sebab kita ni ngaji kita pernah bagi hati, perbicaraan adalah hak fardu ain. Hak kedudukan seumpama ni nak kena tahu juga. Maknanya orang yang duduk hak ni macam mana, kalau ada orang cerita kedudukan yang konon-kononnya tahap ni tapi bawakannya tak betul, kita boleh nilai. Sebab kadang-kadang kita ni kalau kita tak biasa dengan pengajian, berbagai-bagai pengajian, kadang-kadang kita pelik persoalan orang yang bawa huraian kosong hati daripada selain Allah ni huratan ke lain. Jadi kita pun mungkin pelik sebab kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar, bahkan kita pun tak pernah jumpa orang ajar seumpama tu, bahkan kita tak pernah dengar orang ajar kosong hati daripada yang lain daripada Allah. Ni kita ni baru mula-mula dengarnya. Lepas tu saya tak faham, Ustaz, kosong hati mana? Memanglah hati kita ni penuh dengan selain daripada Allah. Nak kosong mana? Kata ambil beruh lah, kikis. Nak kosong mana? Dia panjang cerita. Nak sapa tahap ni Mazali kata segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian besarnya datang daripada mereka-mereka yang lahir daripada keluarga yang soleh daripada mak ayah lagi. Terkadang datang dari mereka-mereka yang kita kata tak pernah kenal dosa daripada budak lagi. Tapi ada juga pilihan Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang yang asalnya derhaka kepada Allah. Ada, bukan tak ada, kita maklum kisah-kisah aulia yang terdahulunya derhaka kepada Allah. Tapi sebahagiannya ada di kalangan orang-orang yang suci daripada asal lagi. Mak ayah dia mak ayah yang soleh, mak ayah di kalangan orang-orang yang alim. Kita bacalah kisah-kisah aulia, siapa ayah dia, siapa mak dia. Ni hak kebanyakan yang sapa tahap ni, sapa tahap kosong hati daripada yang lain daripada Allah. Hati hanya memandang Allah napah demi napah, saat demi saat. Jadi insya-Allah lah kita sama lagi minggu depan di tempat yang sama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.